Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, kadar pengagihan dividen interim Amanah Saham Sarawak ASAR bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2024 adalah sebanyak 2.5 sen seunit. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, pengagihan julung kali pasca penstrukturan semula asal ini adalah berdasarkan perolehan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun kewangan semasa dan melibatkan jumlah pengagihan sebanyak 11.71 juta ringgit kepada 57,613 pelabur yang dikira berdasarkan baki pegangan unit pada 31 Disember 2023. Menurutnya, hal ini amat memberangsangkan memandangkan tabung asal pasca penstrukturan hanya siap dilaburkan sepenuhnya pada bulan Julai 2023 untuk mencapai perumpukan aset yang optimal selaras dengan mandat dan strategi pelaburan baru ASAR. Di samping pengagihan dividen yang cukup kompetitif ini, ASAR merupakan satu instrumen pelaburan atau simpanan yang selamat dan berisiko rendah dengan adanya mekanisme jaminan harga minima RM1 seunit yang merupakan ciri utama ASAR semenjak tahun 1998. Mekanisme jaminan harga minima tersebut akan terus memainkan peranan untuk mengurangkan sebarang impak kemelesetan ekonomi serta kejatuhan teruk pasaran saham terhadap modal para pelabur asal. Ini adalah kerana dengan adanya ciri tersebut membolehkan unit asal dijual balik pada harga minima RM1 seunit sepanjang tempoh jaminan dalam apa jua keadaan ekonomi pasaran saham, dan dengan demikian melindungi para pelabur asal daripada mengalami kerugian besar ke atas modal mereka. Ini selaras dengan matlamat sosioekonomi penubuhan ASAR sebagai satu skim simpanan alternatif jangka panjang yang berisiko rendah serta selamat. Beliau mengumumkan perkara tersebut dalam satu majlis yang diadakan di Hikmah Exchange di Kuching pada Jumaat. Menjelas lanjut, Premier Sarawak memberitahu nilai aset bersih NAB seunit ASAR telah meningkat secara konsisten kepada RM1.0854 Malaysia pada 31 Disember 2023, iaitu pertumbuhan sebanyak 8.54% sejak penstrukturannya pada 21 Oktober 2022. Sementara itu, jumlah pendapatan kasar yang dijana bagi tempoh 6 bulan pertama tahun kewangan semasa berakhir 30 Jun 2024 pula ujarnya ialah RM15.59 juta, yang mana 49% atau RM7.59 juta merupakan pendapatan faedah sekuriti berpendapatan tetap, 33% atau RM5.14 juta merupakan keuntungan daripada penjualan ekuiti atau saham. Manakala selebihnya iaitu 18% atau RM2.86 juta merupakan pendapatan dividen daripada pegangan ekuiti, pendapatan faedah daripada instrumen pasaran wang dan keuntungan modal daripada penjualan sekuriti pendapatan tetap. Setelah ditolak perbelanjaan, pendapatan bersih tabung asal untuk 6 bulan tersebut ialah sebanyak RM13.29 juta. Strategi pelaburan baharu ASAR yang memperuntukkan sekurang-kurangnya 70% pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap telah berjaya mengurangkan volatiliti daripada pasaran ekuiti yang kekal mencabar. Ini menunjukkan betapa pentingnya strategi kepelbagaian dalam mengurus risiko portfolio untuk menjana pulangan mampan dan kompetitif. Sehubungan itu, Datuk Patinggi Abang Zahari turut menyatakan keyakinannya bahawa pihak pengurusan ASAR akan melakukan yang terbaik untuk meneruskan kejayaan yang telah dicapai dalam usaha membina portfolio yang benar-benar berdaya tahan dengan mengoptimumkan gabungan kelas aset yang berbeza.
Di kesempatan ini, saya ingin mengesah para pelabur agar terus memberi sokongan dan melabur di dalam ASAR. Of course, your continuous support is critical to ensure the long-term sustainability of ASAR and will greatly assist in improving its performance further. Majlis itu turut dihadiri Timbalan Pimpin Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru kedua Datuk Amar Degres Ugah Embas, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Peguam Besar Sarawak Datuk Safari Ali, Timbalan Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Hasmawati Sapawi serta div-div kenamaan yang lain. Laporan selanjutnya. Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan pendapatan isi rumah rakyat di negeri ini dan salah satu kaedahnya adalah melalui pendidikan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Wujud Edemi Susang berkata, dengan peningkatan pendapatan negeri, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan melaksanakan lebih banyak inisiatif untuk rakyatnya. We are going to build 5 state-owned, Sarawak-owned international schools. And there will be one in Miri as well. These are all ways to increase the earning capacity of our people in future. Katanya semasa majlis penyerahan projek kecil luar bandar MRP Pujut di Miri pada Jumaat. Datuk Bandaraya Miri itu menambah peruntukan sebanyak RM123,000 akan disalurkan kepada beberapa pertumbuhan bukan kerajaan NGO. Our intention here is to assist all these organizations in order for them to carry out their activities for the benefits of their members as well as for the community, so that we can have a united and harmonious society. Dalam hal itu, turut berlangsung penyerahan bantuan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lutong, Bazlin Balkis Kis Batir yang akan menyertai program pertukaran pelajar ke New York, Amerika Syarikat selama 6 bulan. Manakala di Matu, Pegawai Daerah Matu Wan Hipni Wan Muhammad telah melakukan serah tugas di bilik mesyuarat Pejabat Daerah Matu pada Jumaat. Turut hadir menyaksikan majlis tersebut adalah Timbalan Residen Bahagian Muka Safri Sailie. Wan Hipni akan bertugas di Unit Integrated Ombudsman Sarawak Unions bermula 8 Januari depan. Dalam ucapan ringkasnya, beliau menzahirkan penghargaan kepada residen Muka sebelum ini atas kepercayaan untuk berkhidmat sebagai pegawai daerah Matu. Wan Hipni telah mula bertugas di Pejabat Daerah Matu sebagai pegawai daerah pada tahun 2017 sehingga kini. Di Kapit pula, sebagai persiapan menghadapi pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bermula minggu hadapan, Sekolah Menengah Kebangsaan Kapit nombor 2 telah menganjurkan taklimat ujian lisan bertutur bahasa Melayu dan Inggeris. Taklimat tersebut diadakan di foyer sekolah berkenaan pada Jumaat dan disampaikan oleh Setiausaha Peperiksaan SPM dan disuli dengan sedikit amanat dari Pengetua SMK Kapit nombor 2, Hazaman Haili. Hazaman dalam pada itu berharap dan berdoa semoga semua calon SMK Kapit nombor 2 beroleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2023. Dianggarkan seramai 235 orang pelajar SMK Kapit nombor 2 akan menduduki peperiksaan SPM 2023 mulai minggu hadapan. Sekian edisi tengah hari. Bersama saya Hafizah Munirah, berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media Zulkas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan serotan Majlis Pengumuman Interim Tahunan ASAR yang dihadiri oleh Premier Sarawak di Hikmah Exchange di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.